bentuk anak panah warna hijau dengan kuning tembak ke bawah. Pernah tengok? Orang kata itu tanda JDM kan? Sebenarnya itu bukan tanda JDM. Halo, hari ini saya mahu kongsi sembilan fakta tentang JDM. Kereta JDM ni, bukan semua yang kata JDM tu JDM. Ada orang setengah ambil kereta yang jual kat Malaysia ni pasang part JDM, jadi bukan JDM. Ada yang ambil kereta memang import pada Jepun, main sini tukar jadi bikin, guna barang-barang bukan JDM pun jadi bukan JDM juga. Yang nak kata JDM ni maksudnya dia memang jual di Jepun, main masuk sini barang apa tak tukar, yang masih lagi spek sama macam spek di Jepun, barulah dia kata JDM. Kalau hampa dah tukar, hampa katalah dah tukar. Jangan pergi jual kereta yang bukan JDM sebagai JDM. JDM maksudnya kereta tu memang beli model domestik Jepun, mai sini, barang-barang kalau nak tukar pun barang-barang JDM juga. Jadi mana mai kereta JDM ni? Jadi di Jepun ni, depa ni memang cukup tegas lah tentang bab kualiti, bab selenggara kereta, bab alam sekitar. Depa tak mau kereta hak tak elok duduk atas jalan. Jadi bila kereta tu dah sampai berapa umur yang tertentu tu, mulalah kereta tu nak kena hantar pi pemeriksaan, macam pi hantar puspakom tu tiap-tiap tahun nak kena pi hantar. Lepas tu dia punya cukai jalan dia makin meningkat sebab kereta tu dah makin lama, mungkin dia kata makin bahaya dan makin kotor, jadi cukai dia meningkat. Jadi bila sampai satu tahap, ramai orang Jepun nanti kata saya tak mau dah simpan kereta ni, mereka akan pergi cari orang nak beli kereta ni, mereka akan jual sebagai kereta, maksudnya kereta lupus lah, tapi mereka ambil duit tu dan pergi beli kereta baru. Jadi banyak kereta-kereta ni lah kereta yang di Jepun tak ada siapa mau dah, bukan kereta tu tak elok lagi, tapi disebabkan peraturan di sana sangat-sangat tegas, mereka dah tak mampu nak jaga kereta ni lagi, tak mampu nak bayar cukai, jadi mereka lupus dengan kereta tu dan kita lah pakat beli dan mai sini jual sebagai kereta JDM. Jadi ni nak kena tengoklah beza antara kereta Jepun dengan kereta JDM. Ni dua benda yang berbeza tau. Kereta Jepun ialah semua kereta yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat kereta Jepun. Maksudnya kalau kereta tu mai dengan jenama Toyota, kita kira kereta Jepun lah. Walaupun kira kita tengok dia punya perut dia tu BMW, kita panggil kereta Jepun jugalah. Ataupun dia Honda ke, dia Subaru ke, dia apa ke, tu semua kereta Jepun. Dia jual dengan nama jenama Jepun tu je, jadi kereta Jepun lah, Japanese car. Dia mungkin panggil J-Spec ke. Tapi kalau di tengah-tengah pasaran dia panggil J-Spec, kita panggil kereta Jepun lah. Tapi untuk kereta JDM ni, Toyota Corolla ada jual di Jepun, Altis, Honda Civic ada jual di Jepun, dan mungkin kereta yang dijual di Jepun tu sama. Macam sebagai contoh, pada satu masa dulu, Honda Civic dia ada macam dua versi Amerika dengan versi Eropah. Dan yang versi Amerika mungkin jual nama lain di Jepun, dan versi Eropah panggil nama Civic di Jepun. Ada Civic biasa, Civic Vario, Civic apa. Jadi ini yang membezakannya. Kereta yang hanya dijual ataupun dibina untuk dijual menurut peraturan dalam sempadan negeri Jepun, itulah kereta-kereta yang dipanggil kereta pasaran tempatan Jepun ataupun JDM. Jadi kena tengok dia punya surat beranak tu dan pastikan, boleh cek zaman sekarang, zaman moden ni, boleh cek nombor chassis, nombor enjin, dan pastikan ini memang asalnya kereta JDM yang hanya dibuat untuk pasaran Jepun. Selain daripada tu, di Jepun dulu, kalau awak beli kereta yang JDM, dia datang Malaysia, dia akan ada speed limiter 180 km sejam sahaja. Tak kira lah power macam mana pun kereta tu, Evo ke, panggil apa mak nenek ke, dia main masuk Malaysia, tak boleh lebih pada 180. Kita langgarnya 180, dia akan cut off power. Berat. Ini maksudnya kereta spek JDM ni kita kena tengok dan pastikan lah. Tapi sekarang ni, dulu had ni semua ada tau. Tapi sejak, saya tak pastilah sejak bila, tapi lepas pada tahun 2000 lah. Kita tengok sekarang kereta-kereta JDM yang masuk daripada Jepun pun dah tak ada limit-limit ni. Buatlah nak pergi sampai laju mana pun. Dulu Jepun sampai 2004 ni untuk pasaran US katanya lah. Ada kereta kalau dia nak hantar pergi ke US, dia tak melebihi 276 kuasa kuda. Pasal apa 276 saya tak tahu. Tapi yang kalau kat Malaysia ni saya tahu dulu, kalau datang sini dia ada speed cap, speed limit 180 km sejam.
Tadi saya cakap kata kalau kereta JDM, Miles ni tukar upgrade parts yang bukan JDM, dia jadi bukan JDM kan. Tapi nasib baiklah kat Jepun pun banyak juga orang-orang yang bikin kereta kan. Jadi awak boleh cari kereta-kereta di Jepun ni yang dah pasang dengan barang-barang aftermarket yang daripada Jepun lah. Macam-macam jenama ada kan. Tapi antara pioneer lah, antara orang yang paling awal ataupun jenama yang paling awal yang menghasilkan aftermarket kit macam turbo, extractor ni semua ataupun even air filter ialah HKS. Mungkin pernah dengar kot, HKS Japan. Jadi mereka ni sebagai pelopor, dan terima kasih kepada HKS kita boleh dapat kereta JDM, boleh bikin dan masih lagi boleh maintain status JDM. Jadi salah satu benda yang industri kereta Jepun ataupun the Japanese car scene ni yang dia sumbangkan lah kepada kebudayaan kereta, budaya kereta seluruh dunia ni ialah drifting. Kalau awak perasan tengok rally, selalunya bila kereta rally dia masuk corner dia nanti sideways. Dia drifting lah kiranya. Dulu orang tak panggil drift, orang panggil Scandinavian flick lah, go sideways lah, oversteer lah. Tapi apabila benda ni menjadi satu budaya popular di Jepun, ianya dipanggil drifting. Maksudnya ini sengaja kita induce oversteer untuk masuk corner bagi membolehkan corner tu nampak lebih dramatik, tapi sebenarnya ianya membantu untuk menjadikan kereta tu boleh masuk corner dengan lebih laju sebab kita maintain angle yang lebih daripada sepatutnya. Bila kita nak keluar exit tu, kereta tu be at the correct angle before the actual end of the corner. So that's the reason kenapa orang drift. Kalau awak nak mengetahui sedikit tentang drift ni, awak ingatkan nama Kunimitsu Takahashi. Ini pada tahun 1970-an dia ialah menjadi pelopor budaya drift ni. Korang pernah tengok tak kalau kat buntut kereta Jepun yang konon-konon JDM ni lah kan, dia macam bentuk anak panah warna hijau dengan kuning tembak ke bawah. Pernah tengok? Orang kata itu tanda JDM kan. Sebenarnya itu bukan tanda JDM. Itu sama macam stiker P kereta kita bentuk budak-budak baru lepas belajar dapat lesen. Itu mungkin macam probation lah untuk orang tahu bahawa budak-budak ni baru dapat lesen, dan bila kita tengok budak baru dapat lesen, kita tak horn kalau kita perangai sudah lah. Tengok orang perangai tak sudah pun nampak kereta dah P pun bawa perlahan dia horn juga. Itu tandanya budak tu baru belajar. Jadi kalau awak pasang kat kereta awak, mungkinlah awak nak tunjuk kata kereta ni memang ori daripada Jepun, daripada sana dah pasang siap dah. Tapi maksudnya ialah orang yang baru dapat lesen dan masih lagi under probation. Pada saya lah, salah satu sebab kenapa JDM ni sedang menjadi satu kegilaan seluruh dunia. Jadi kereta Jepun ni kita tahu dia punya enjin tu selalunya tahan lama. Dan bila kita tengok kenapa enjin Jepun tu tahan lama ialah kerana mereka memang adalah pakar dalam kejituan dalam penghasilan ataupun manufacturing precision. Jadi enjin yang legend, contohnya macam 2JZ ataupun enjin dalam Nissan apa nama tu orang panggil Skyline GTR ni semua ialah enjin yang direka bentuk untuk boleh menghasilkan kuasa yang sebegitu banyak, tapi in production trim hanya mungkin menghasilkan 200, 300, 400 horsepower. Tapi kalau awak pandai nak lakukan sesuatu kepada enjin tu, banyak enjin kereta Jepun ni boleh menghasilkan 2 kali ganda kuasa yang dihasilkan semasa keluar daripada kilang. Inilah antara sebab yang membuatkan orang tergila-gila dengan kereta JDM ni ataupun kereta Jepun ni, sebab memang direka bentuk untuk tahan. Kalau awak nak tahu siapa yang paling untung sekali dalam kegilaan JDM satu dunia ni, ialah tokai besi buruk kat Jepun lah. Jadi macam saya cakap tadi, selepas umur certain years, kereta tu makin jadi mahal untuk diselenggara di Jepun. Kereta ni semua dijual sebagai kereta yang untuk dilupuskan. Kereta lupus ni maksudnya kereta besi buruk lah kan, yang masuk besi buruk lah. Jadi bila kereta tu jadi besi buruk, boleh dijual pun dengan harga yang tidak sebegitu mahal. Itu dulu. Tapi sekarang ni sebabkan kegilaan tentang JDM ni semakin memuncak, demam JDM ni semakin tinggi, jadi harga besi buruk Jepun juga semakin meningkat. Jadi yang paling untung sekali ialah tokai besi buruk kat Jepun. Pakat-pakat pilih beli kereta JDM tu, spare part pun dapat kontrol juga kan. Itu dia 9 fakta yang menarik tentang JDM. Mungkin setengah hampa dah tahu, setengah hampa tak tahu, tapi itu yang kita rasa paling unik sekali tentang dunia JDM ni. Kalau awak nak fakta-fakta tentang mungkin negara-negara lain pula, bagi tahu, kita boleh cari fakta-fakta unik tentang mungkin jenama kegemaran anda. Mana tahu hampa minat Aston Martin ke kan, hampa minat Chevrolet ke, kita perlu carilah maklumat-maklumat unik tentang syarikat-syarikat ataupun jenama-jenama tersebut. Okey, terima kasihlah hampa mai duk berkunjung rumah kita, berkunjung secara maya lah tentang PKP sekarang ni kan. Jadi kalau suka dah tengok tu, kita tekan butang like, kongsi pergi dekat kawan-kawan. Jangan mai dekat tapi tekan butang subscribe. Jangan mai dekat tapi tekan butang loceng. Kita jumpa lagi.